Yang ketiga yang kita tumpukan adalah soal menangani isu kos sara hidup. Kita boleh bicara di sini dengan allowance yang ditetapkan. Tetapi percayalah, umumnya negara kita, terutama orang Melayu dan Bumiputera, masih dalam kategori miskin. Di semenanjung tanah Melayu, majoriti besar masih orang miskin. Walaupun kita bicara dengan hebat degar tentang ketuhanan Melayu dan kemuliaan bangsa dengan pelbagai dasar. Tetapi setelah lebih 6 dekad merdeka, majoriti orang Melayu miskin. Dari para rakan-rakan saya yang pelbagai kaum dan agama, saya menyatakan bahawa pentadbiran ini tidak akan tolak ansur untuk pertahankan kepentingan majoriti yang kebetulan adalah orang Melayu dan Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Cuma orang-orang yang terpinggir dan miskin, sama ada orang asli atau masyarakat India, di semenanjung tanah Melayu ini majoriti yang paling miskin adalah Melayu. Tapi di kalangan orang asli dan masyarakat India adalah di kalangan termiskin yang tercatat. Dan saya akan lakukan segala dalam upaya saya memastikan semua yang terlibat itu akan dibantu. Nah, kalau ini dibangkitkan, maka tumpuan kita adalah yang keempat, memacu pertumbuhan ekonomi negara. Kita ada umpamanya kajian keupayaan persaingan negara di antara negara. Dan kita lihat umpamanya kadar kecepatan dan kebersanan pendaftaran syarikat dan urusan perniagaan masih ketinggalan. Indonesia yang dulunya belajar dari kita dalam beberapa aspek, sekarang telah mengatasi kita. Kita terlalu banyak tumpuan dalam urusan politik dan menghebahkan kejayaan kita, tetapi kenyataannya itu bertentangan dengan fakta yang ada. Mengenai kos sara hidup, kita telah mengadakan mesyuarat dan yang berhormat belah sana pun tahu tentang NACOL untuk kenaikan harga barang, apa yang keperluan, termasuk yang dilakukan oleh Menteri Pertanian dan KPDN untuk memastikan keperluan itu ada. Ya, ada kemudahan. Dalam beberapa minggu, ayam, kekurangan telur, pada 12 hari bulan yang lalu, 15 hari bulan, diimport. Ini masalah kita ni kartel. Ya, masalahnya ialah menetapkan kepada syarikat-syarikat besar menentukan harga dan bentuk pengeluaran. Mesti ada kekuatan politik, tekad untuk menyatakan dalam dasar ekonomi ini kemaslahatan awam, orang ramai dan rakyat itu diutamakan. Maka kita telah membuat perubahan dengan memberikan keizinan import 15 Disember 100,000 biji telur dan mulai 22 Disember 2 sehingga 10 juta biji telur sehari akan dibawa masuk sehingga keadaan stabil dan keupayaan pengeluaran tempatan terjamin. Soal tarif disebut oleh Pandan semalam. Tarif elektrik. Yang betul, keputusan pentadbiran yang lalu ialah menaikkan tarif elektrik. Kertas draft Jemaah Menteri sudah disiapkan. Dari tanggungjawab kami sepatutnya hanya melaksanakan. Tetapi bila saya baca, ini bertentangan dengan dasar kita. Bagaimana mungkin dalam keadaan kos sara hidup begini, rakyat terbeban, kita naik kadar elektrik. Walaupun kita akui dari segi ekonomi, ia satu keperluan kerana kerajaan untuk 1 tahun tidak mungkin membayar 30 bilion ringgit dan untuk suku pertama 10 bilion ringgit. Menampung keperluan ini. Tetapi bila meneliti semula, saya tidak sanggup meneruskan, maka kadar elektrik tidak dinaikkan bagi keperluan domestik, bagi SMEs, bagi keperluan pengeluaran pertanian. Akan dinaikkan hanya bagi pengeluar syarikat-syarikat besar seperti multinational corporations, syarikat-syarikat yang gergasi yang punya keuntungan bilion ringgit. Dan itu yang kita putuskan, ada anjakan. Jadi tidak benar kalau kita katakan 2 minggu ini kita tidak lakukan apa-apa. Ya.